Curi, 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 curi hatiku. Cuma, 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 nun jauh selalu. Kenangan lama, nun jauh di sana, nun jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, datuk-datuk, datin-datin, pemimpin-pemimpin masyarakat, hero-hero, sahabat-sahabat pemuda yang serba merah, serba putih malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak ketinggalan para petugas media yang masih lagi menunggu. Selepas ini mungkin ada lagi sidang akhbar, mereka belum lagi dapat jawapan daripada saya. Setakat ini itu sajalah yang saya boleh cakap, tuan-tuan. Jadi saya ingatkan malam ni dah tak ada orang. Mentang-mentang lah hari ni semua keluar dalam surat khabar, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Saya kata malam ni ada ke orang je. Tengok-tengok tak kurang juga. Alhamdulillah. Ya, saya tanya berapa ribu kursi yang disediakan. Dia kata Ustaz 2,000 dah penuh dah. Jadi yang datang-datang ni tuan-tuan, jadilah 2,001 orang pun cukup lah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan tak lama. Ya, kita hidup dalam dunia ni tak lama, sekejap. Tah esok lusa kita mati. Tah esok lusa kita akan meninggalkan dunia. Jadi tuan-tuan, kita hidup di atas dunia ini, kalau boleh, biarlah dalam keadaan semua masanya adalah saat yang membahagiakan. Kalau boleh kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, tak ada dosa-dosa. Tak ada dosa, buat pahala je. Saya jumpa tuan-tuan ni pukul 9 malam. Start ceramah tadi 9.40. Lamanya nunggu ustaz. Sabar je lah. Sabar je lah. Tuan-tuan, saya jumpa tuan-tuan pukul 9 tadi. Mungkin saya akan habis ceramah saya pukul 10.30 malam. Sekejap je, 1 jam setengah je. Jadi biarlah 1 jam setengah ni saya jumpa tuan-tuan. Saya tak ada dosa dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan tak ada dosa dengan saya. Kalaulah kita sama-sama berdosa, dahlah jumpa sekejap, bersalam pun tidak, belanja minum pun tidak, saya belanja makan pun tidak, saya bagi duit pun tidak. Tiba-tiba kita dapat dosa di hari kiamat. Berapa lama kita akan disoal hanya kerana dosa kita? Masa bila saya buat dosa dengan ustaz? Kita tak ada dosa. Saya duduk atas pentas, terus nyembah. Tengok dalam TV putih kan. Tengok betul gelap ya. Itu kan dah dosa. Baik, minta maaf. Itulah bentuk dosa. Dosa paling senang tuan-tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni sekejap. Bandingannya tadi saya jumpa tuan-tuan 1 jam setengah. Biar pertemuan kita ni dapat berkat, dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan, awal-awal saya sebut Assalamualaikum. Semua tuan-tuan jawab Waalaikumsalam. Saya seronok ceramah di Singapura. Sebab apa? Bila saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kuat gila. Orang gila pun tak kuat macam itu. Cuba tuan-tuan tengok Ustaz Indonesia jamaah. Ustaz ni jamaah.
Indonesia, tuan-tuan. Pasal apa? Kita mulakan dengan salam. Awalul kalam salam. Awal-awal perkataan ialah salam. Sebab tu doa. Jadi tuan-tuan, jawablah salam. Bila ustaz pun ceramah kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah, amin, amin ya Allah. Orang Singapura, amin, amin ya Allah. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ustaz akan ulang sampai 100 kali kalau 2 jam. Tuan-tuan doa, amin, perkenankan ya Allah, amin. Kita di sini bila jawab salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tak jawab, abang tak bayar, dia belah sana. Kalau kita dah sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah, amin, orang sebelah jawab, iya Kak Leha, bukan aku panggil kamu lah, kamu nama amin, aku doakan, kata dia. Tuan-tuan, biar kita di sini datang dapat pahala, duduk dapat pahala, balik dapat pahala, datang hapus dosa, duduk hapus dosa, balik hapus dosa. Begitulah kehidupan kita sehari-hari. Jangan buat dosa, kita cari pahala. Akak-akak bila pakai tudung sampai pakai stokit, cuba tengok, aku ni pahala ke dosa? Pakaian kita tu pahala ke dosa? Bila kita pakai baju, pakai kain, langkah-langkah, eleh nampak betis, dosa ke pahala? Cep fikir. Kalau kita pakai kain belah, dosa ke pahala? Dosa ke pahala? Pahala tutup, bila buka dosa, pahala dosa, pahala dosa. Ustaz, saya nak pakai kain belah je ke? Saya tak kira, saya nak pakai kain belah je ke ustaz? Pakailah. Saya pakai seluar, pakai seluar jin. Nah, seluar jin pakai kain belah, pergi pejabat, tak ada siapa marah. Akak-akak nak pakai sari boleh tak? Boleh, pakai sari, balok seluruh badan, tutup pusat. Yang salahnya bila pakai sari nampak pusat. Pusat 5 kupang pusat. Pusat gila pusatnya. Orang tua-tua kata kalau pusatnya dalam, jodohnya pun dalam. Tah pantai dalam ke Bangladesh dia punya pusat dapat ni. Sebab itu kita kena faham, kita hidup tak lama, nanti nak disoal di hari kiamat lama. Tuan-tuan tunggu saya ceramah 40 minit. Lama tak? Gelisah. Gelisah, aduh. Macam lagu Ahmad Jais pula. Gelisah menanti di kau di tepilah jalan. Nampak gelisah. Gelisah tuan-tuan. Atas kepala ada kipas. Lama menunggu saya ceramah, kerusi merah tuan-tuan duduk. Lama tuan-tuan menunggu saya ceramah, di belakang sana jual ais dengan karipap. Agak-agak lapar, mak dah harga lah mak, pergi beli ais. Mak jaga kursi, tak hilang lah kursi kamu. Ni bukan orang sini, ni di Afrika. Ya, ni di Afrika. Tuan-tuan, menunggu kita di sini kalau agak-agak boring, lama gila. Baliklah mak. Balik ke rumah dekat. Tekali tengok pada tingkap, bye-bye, tutup. Mak dia buka cerita Korea. Tuan-tuan, kalau menunggu di hari kiamat bukan macam ini. Nak dipanggil seorang-seorang bukan macam ini. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Di hari kiamat tak ada siapa boleh bercakap melainkan yang Allah bagi izin. Bayangkan, bercakap pun tak boleh. Sekarang kita cakap. Berapa umur Ustaz Kazim? 60 ada. Sambil dengar ceramah, sambil bercakap. Tuan-tuan, minggu lepas saya pergi ceramah di Kota Kinabalu. Orang telefon saya, Ustaz, ini Kak Bedah ni. Bukan Kak Bedah, beg tu bukan. Ya, masalah apa Kak Bedah?
Ustaz betul ke Ustaz nak kahwin? Kan saya nak kahwin. Masuk kat bedah, Ustaz nak kahwin lain ke? Apa kat bedah cakap macam tu? Tak ada, kalau Ustaz nak kawan kat bedah berkenan benar dengan Ustaz. Saya pun lari jauh-jauh sebab orang rumah sebelah saya. Ya Datuk, mungkin tuan. Nampak benar nipu tuan-tuan. Saya dengan semangat lah tuan-tuan, orang nak ajak nikah. Cepat-cepat. Ya Datuk, ya. Boleh. Siapa kat bedah? Ya Allah, Makcik Izan. Kawan saya tulis Izan, dia nak kat Ustaz, berkenan benar pada Ustaz. Berapa umur dia? Dia 70 je. Astagfirullahaladzim. Allah kasih. Udah nak menggelusur saya tuan-tuan dengar. Aduh, teringat lagu Yuna saya. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cinta kepadamu. Betul angkat balik kita. Bukan saya nak enak upah ni, bukan. Kenapa dia nak kahwin dengan saya, Kak? Tahu dah umur saya berapa? Ustaz kan 74. Astagfirullahalazim. Zalim betul tuan. Sebab tu mulai hari ni saya tak nak pakai tua-tua. Lantak lah. Saya ceramah esok pakai topi Mahezin. Barakallah, lantak ni. Ada kata saya tu. Tuan-tuan, di hari kiamat tak ada siapa boleh bercakap. Sampaikan tuan-tuan, kita tak tahu kita pijak siapa. Tuan-tuan jangan bayangkan di hari kiamat ni, yang ini duduk atas tanah, yang ini duduk atas kursi, yang ini duduk atas pentas. Tak ada. Kita pijak orang, orang pijak kita. Matahari sejengkar di kepala, menunggu saat nak dipanggil, dihisap seorang. Susah tuan-tuan. Tak ada. Dan tak boleh balik. Tak boleh cakap malaikat hantar balik PPR ni. Tak ada. Saya duduk dekat PPR, air panas pun tak panas gitu. Tak boleh balik dah maklum. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun, kata mereka. Kami dah nampak neraka, kami dah dengar neraka, ya Allah. Ya Allah, hantar kembali, ya Allah. Kami nak buat amalan yang baik, ya Allah. Kalau bahasa Hindustan sebut nahi ke binahi, tak boleh balik dah. Sebab tu tuan-tuan, jom kita hidup dekat PPR ni dalam keadaan yang membahagiakan. Tak ada ngata ke orang, tak ada bergaduh-gaduh. Hidup dalam keadaan aman. Kita buat saat yang membahagiakan. Sebab saat yang membahagiakan ini sangat pendek. Tuan-tuan ingat cerita P. Ramlee masa-masa mana 1965? Buat pergambaran dekat Zoo Negara. Cikgu Syahri. Hari-hari saya main bola. Saya suka main bola. Cikgu Syahri dengan Cikgu Hanum duk tunggu Cikgu Hanum tepi tasik Zoo Negara. Dia menyanyi lagu apa? Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku tidak dapat ku lupa. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Saat yang bahagia datang sekejap saja. Apa benda yang melekat kat baju saya ni? Gam ke apa? Yang ada bom sudah tuan-tuan. Negara kita aman. Apa nak bom-bom tuan-tuan ni? Aman. Betul lah tuan-tuan, melekat. Apa ya? Ada gam ke? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, mulai saat ini, hijrah kita kali ini ialah hijrah kita tak nak gaduh dengan orang. Hijrah kita tak nak gaduh dengan suami kita. Akak-akak duduk 30 tahun dengan suami, 40 tahun dengan suami, hidup dalam keadaan tak ada dosa, biar pahala je.
Kan seronok. Tak ada dosa. Abang, nasi lemak dah siap, mainlah makan. Pahala. Abang, ada 2 dah bajunya dah di iron. Nak baju batik ke baju botak? Ambil lah abang. Pahala banyaknya akak. Oi. Tengah duk baca Quran, suami panggil. PA, besok Jumaat. Sadaqallahul azim. Itu tidak entah. Baiknya ya Allah. Baik ya Allah. Suami pergi kerja, dia tunggu buat tingkap nako tu tuan. Abang nanti abang pergi kerja, ayang tengok kat tingkap tau, ama babai tau. Suami naik motor berhenti cari mana tingkap rumah aku. Ya Allah, keluar tangan kot tingkap. Apa? Suami pun babai, tapi dia tak tahu atas tingkap tu ada janda lain ke tak? Yang isteri tak apa cerdik, abang. Sayang sangat. Dia tak tahu hak janda di atas tu. Berhati-hatilah di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Tuan-tuan, sebab itu kita hidup tak payahlah gaduh-gaduh. Kan Allah kata dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Nabi kata kamu hiduplah dalam keluarga kamu, bercampur gaulah kamu dalam keadaan yang baik-baik, bercampur gaulah kamu dalam keadaan ihsan. Kalau kamu rasa dah tak mau isteri kamu, kamu dah tak mau suami kamu, minta lepas dan lepaskan dengan cara yang baik. Kalau nak pegang isteri elok-elok, jaga makan minum dia. Jangan sampai kita berdosa. Jangan awak balik benda haram. Jangan awak balik benda syubhah. Ini awak balik beras, halal. Tapi dibelinya daripada duit jual ular sawa. Dia pergi kerja, ada ular sawa melintang tengah jalan. Ya Allah, rezeki. Patutlah gatal tangan pada semalam, kata dia. Dikejarnya ular, jual dekat depan tu dapat RM20. Alhamdulillah, lepas dia beras cat rambutan. Kesian dekat isteri kita, duk cari makan benda yang tak halal. Jadi tuan-tuan, lepas ni akak cubalah elakkan buat dosa dengan suami kita. Tiap-tiap hari minta ampun. Suami nak pergi kerja, abang minta maaf Nanti suami balik, abang minta maaf Ya Allah, suami pergi kerja, SMS sampai, Akum, abang minta maaf. Ya Allah. Pukul 2 pagi suami tidur, abang, bang, apa? Minta maaf Kena seminggu, kena penampar tu kan, ke hospital tu. Hospital dekat ujung tu je tu kan. Ya Allah, jangan buat dosa. Kita nak buat dosa sebab apa? Apa sebab tuan-tuan nak buat dosa? Cuba fikir. Macam mana kita boleh dapat dosa? Ni akak-akak depan ni nak tikam nombor ekor? Tidak. Dengan pakai tudung rambu-ramba lagi. Rambu-ramba berdebar hati dalam dada. Rambu-ramba. Oh ya Allah. Elok pergi tikam nombor ekor 2114. Agak-agak Cina nombor ekor tu jawab apa? Akak insaf lah. Dia tarbiyah kita tahu. InsyaAllah akak-akak ni tak tikam nombor ekor. Abang-abang ni nak minum arak, saya lempar air ni, nah saya lempar dekat dia orang sambut. Cuba saya lempar bir. Dia pun lempar dengan saya. Bong, ustaz ingat kami ni minum arak ke? 1 titik arak kami minum ustaz 40 hari Allah tolak ibadat. Oh, ustaz nak suruh kami minum arak berdosa tau. 1 botol ni berapa ribu titik. Mereka tak minum. Dia meminum 3 layer. Dia meminum apa? Air halia. Tuan-tuan di sini, akak-akak nak bunuh orang, tikam kan? Tak. Akak-akak ni punya penakut, nak bunuh tikus pun tak ngerti. Kan sekarang buat kempen tangkap tikus, dia pasang perangkap, masuk tikus. Macam mana nak bunuh? Telefon ustaz.
Ustaz, saya tak tikus ni masuk perangkap. Soalan saya, macam mana nak bunuh tembak, pistol tak ada, suami saya bukan pengawal keselamatan. Pisau, tikam, astagfirullahalazim, tak gamak Ustaz. Jemur tengah panas. Lambatlah matinya Ustaz, kesian tikus tu Ustaz. Tak apalah Ustaz terima kasih Agak-agak dia buat apa dengan tikus tu? Tak tahu aku nak buat apa, Cik Tio lah lepas. TV pun keluar tengok muka dia. Nyusah orang je. Nak bunuh orang apa? Bunuh tikus pun takut. Subhanallah. Abang-abang sini nak rogol orang. Ada nak buat rogol orang. Rogol kan? Tak. Nak rogol apa Ustaz? Yang di rumah pun tak berusik Ustaz. Yang di rumah menengok saja. Nak rogol apa? Kenapa Pak Long? Udah tak berdaya maju. Astagfirullahaladzim. Dah tak meningkat naik dah Ustaz. Kita tidak. Yang mana faham? Tak faham sudah. Nak rogol apa? Tak tahulah. Kakak jaga tutup aurat Walaupun umur dah tua, jangan cakap ada orang tak berkenan. Jangan. Yang baru ni kan, 4 hari lepas dalam surat khabar, warga Mas 70 tahun dirogol. Jangan akak-akak kata, dah lah Ustaz, makcik dah tua, tak ada siapa berkenan. Jangan. Selagi mana kata nama jantan, kambing pun tak selamat. Dia duduk atas tangga tu, kambing rintas depan dia. Dia tengok, cantik juga kambing ni. Sudah. Kambing pun kena tambah orang. Berhati-hatilah di jalan raya. Tutup aurat. Kena rogol makcik tu. Siapa yang rogol? Jirannya yang umur 60-an. Jiran sebelah rumah. Harapkan jiran makan jiran. Subhanallah. Tu nak jadi tuan. Ni yang saya kata dulu di Kedah, penoreh getah umur 60 tahun lebih dirogol. Orang menoreh getah, mana dia pakai baju cantik-cantik macam ni pun kena. Masuk hospital, wartawan begitu muramah dia. Makcik tak melawan ke? Masa mula-mula makcik melawan juga. Lama-lama biarlah. Subhanallah. Macam lah. Ya Allah. Abang-abang di sini ada harapan nak rompak bank? Siapa yang sini bercita-cita nak rompak bank? Tak. Saya bukan pengawal keselamatan Ustaz. Saya bukan upahan menyamung Ustaz. Saya tak akan merompak. Kenapa tak merompak? Ustaz, saya tak berani Ustaz. Polis Malaysia cekap. Tembak pegawai bank. Kena tangkap di Johor. Main-main. Polis Malaysia cekap, Tuhan pun dia tangkap. Main-main. Ada kat hospital selama kena stroke. Teruk betul. Tuhan stroke. Teruk lah tu. Bro. Apa kejadahnya tuan-tuan? Yang herannya ada orang percaya. Abah Harun. Inilah masalah kita orang Melayu ni. Ada orang mengaku, saya baru turun dari langit, saya baru menghadap Tuhan. Ini baru sampai ni. Saudara nama apa? Saya bernama Ayah bin Ayah Pan. Orang ikut. Orang kata dia wakil kerajaan langit. Astagfirullahalazim. Saya nama Harun dan saya adalah Tuhan. Orang ikut. Astagfirullahalazim. Saya nama Maryam. Kamu siapa? Saya Imam Mahdi. Orang ikut, padahal imam mesti laki-laki. Astagfirullahalazim. Kamu semayang apa ni? Allah. Ni semayang apa ni? Kami orang Syiah. Ikut. Kenapa kita tidak ikut Quran dan hadis? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada masalah, rujuklah kamu kepada Allah dan Rasul.
Quran dan hadis. Bila ada orang mengaku saya wakil kerajaan langit, iya ke? Buka dalam Quran, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, bohong, jangan percaya. Tuan-tuan, di sini tak akan merompak bank. Polis Malaysia di antara yang paling cekap. Kita ucap tahniah pada polis-polis yang menjaga keselamatan. 24 jam tak ada cuti jalan. Mana ada balai polis tutup? Hari ini tutup, hari raya. Mana ada tuan-tuan? Buat kerja. Orang tembak mereka, orang langgar mereka. Sebab tu saya malam-malam saya balik ceramah. Pukul 1, pukul 2 pagi kadang-kadang jumpa polis buat roadblock. Saya turun tuan-tuan pada kereta walaupun tak ditahan. Buka tingkap, Assalamualaikum. Turun. Bagi salam, Assalamualaikum. Bang, terima kasih bang. Tengah-tengah malam ni pukul 2 pun tak tidur lagi Terima kasih. Kadang-kadang dalam kereta saya ada koci, ada kacang, saya bagi kat dia tuan-tuan. Sambil menjaga makan kacang lah bang, makan. Ambil pada. Tuan-tuan tak nak bagi bunga ke abang-abang polis? Bagi bunga. Tak bunga kat belakang. Just for you. Hei, seronok tak polis? Saya satu hari pergi Bagan Serai, polis buat roadblock. Dia tahan reba saya. Ni bawa siapa ni? Bawa Ustaz Kazim. Sila ke tepi ya. Oh sudah, apa hal cik atas? Lesen bawa tak? Ustaz, semua clear Ustaz. Saya pun keluar dah kereta. Ya, apa masalah cik? Kami tunggu Ustaz daripada petang tadi lagi Ustaz. Apa masalah ya? Nak ambil gambar. Astagfirullahalazim. Sabar je dah tuan-tuan. Polis kita cekap, kita tak buat jahat. Tu yang dia tangkap di Johor selepas dia tembak pegawai bank tu, itu kira lambat sikit. Yang saya selalu duk jumpa tuan-tuan, kalau kejadian jenayah berlaku 10 minit malam, dia tembak orang, kebiasaannya 10.40 polis dah tangkap. Setengah jam je. Tuan-tuan boleh tengok dalam rancangan Gerak Khas setiap hari Rabu 10 malam. Itu pun lambat sikit sebab ada iklan. Kalau tak ada 15 minit dah cukup dah tuan-tuan. Nampak Sarjan Senin dia urut misai dah dapat tangkap. Tetapi memang kita tak buat dosa macam itu. Tetapi dosa yang kita buat nama dia dosa lidah. Dosa lidah ni lah tuan-tuan. Saya belum terima lagi pelawaan saya dilantik menjadi majlis tertinggi. Saya belum terima. Belum dapat muktamad keputusan, baru proses perbincangan. Sebab itu bila wartawan datang berkampung di rumah saya semalam, ikut saya ceramah di Malinawa, saya kata no comment, tunggu sampai malam ni saya akan buat keputusan. Pun saya dapat belum lagi. Tetapi dalam internet, munafik, Ustaz Kazim munafik, Ustaz Kazim anjing, Ustaz Kazim macai, bewak, Ustaz Kazim mata duitan, Ustaz Kazim mata duitan. Saya pun tengok mata saya kat cermin, tak ada nampak agung pun. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya kalau nak glamour bukan dengan UMNO. Saya dah glamour dah sekarang, tuan-tuan tahu. Tak, saya bukan glamour dengan UMNO. Sebab ada orang kata Ustaz Kazim gila glamour. Bro, kalau kamu ya, saya dah glamour, selebriti lagi. Saya bukan riak, saya bukan glamour. Buat apa saya nak glamour? Saya lebih suka low profile. Tuan-tuan boleh tegur saya di mana-mana. Orang India tegur saya. Saya masuk tandas dekat lebuh raya, orang India cuci tandas. Dia tengok saya. Saya tengok dia, saya angkat tangan. Habis saya keluar tandas, dia berdiri depan pintu tandas. 106.
Tak, saya bukan 06, 04, 08. Itu gangster. Kalau dah jodoh. Astagfirullahalazim. Saya suka sama ustaz, bagus. Saya punya bini pun suka sama ustaz, bagus. Kita anak satu keluarga tengok ustaz juga, bagus. Boleh ambil gambar ustaz? Boleh. Depan tandas boleh? Tak ada kisah ustaz, tak apa. Depan tandas tuan. Astagfirullahalazim. Dia kata dia suka dengar saya menyanyi lagu MGR. Hello miss, Inga Peringga. Dia suka saya menyanyi lagu Murugulur Gopalan Ramachandran. Dia suka. Ni hak saya menyanyi baru ni, lagu Mehmud dengan Radha Saluja. Canda oh canda, canda oh canda, kisine churae tere mere nindiya jage sare rena tere mere nena. Dr. Singh, Dr. Ranjit, dia jemput saya ceramah di hospital ni. Orang Melayu bila dengar lagu tu, ustaz, kembalilah ke pakal jalan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, saya ni pendakwah bebas. Saya tak parti-parti tak, tuan-tuan. Saya adalah saya. Kalau orang minta saya bagi nasihat, saya pergi. Sekarang Datuk Najib minta saya beri nasihat sebagai satu pendakwah yang mewakili jutaan manusia. Minta nasihat. Ustaz tegurlah, mana ustaz yang patut ustaz tegur. Tegurlah ustaz. Kalau dia minta saya tegur, takkan saya tak boleh tegur. Bukan saya minta, Datuk Seri, pilihlah daku jadi majlis tertinggi, akan bahagia hidupmu. Tak ada tuan. Saya kerja saya lah. Kerja saya ceramah. Orang kata boleh tak ustaz saya berlantik ustaz? Saya kata nanti kita tengok dulu apa skop kerja saya. Saya nak kalau saya dilantik, kerja dakwah on. Ni ceramah macam malam ni on. Ceramah dalam TV on. Dan nasihat dan kata-kata saya, nak dengar ke tak nak dengar? Ini syarat saya. Tak tuan-tuan. Kalau ini yang mereka nak, alangkah bagusnya. Alangkah bagusnya kalau orang minta nasihat, berilah nasihat. Ausini, ausini. Kita hanya dengar lagu Wahidah. Ausini madkara, di mana saja. Ausini. Kita dok minat lagu wasini. Wasini maknanya apa? Wanasihatkan aku, nasihatkan aku. Kalau ada pemimpin nombor 1 minta saya bagi nasihat, bagus ke tak bagus? Habis tu kenapa panggil saya munafik? Kamu tak nak panggil saya nasihat, orang lain panggil kamu kutuk saya. Apa ini tuan-tuan? Islam apa? Perjuangan Islam apa? Ini satu bentuk pembaharuan. Tapi saya belum terima. Saya tak terima sebab saya sayang tuan-tuan. Sebab saya sayang anak-anak murid saya di seluruh Malaysia. Yang terkejut, bukan kata terkejut bohong. Sabar. Tapi saya tengok anak-anak murid saya yang belajar dengan saya 20 tahun, mereka tenang sebab mereka kenal siapa Ustaz Kazim. Tapi macai politik yang tak sok dengan politik, maki hamu saya berkodi-kodi, bertantan. Adakah jahat memberi nasihat kepada orang? Adakah jahat kita nasihat orang? Bentuk satu dasar untuk kebaikan orang Islam? Subhanallah. Selama 23 tahun saya berceramah. Saya hanya boleh bercakap, tapi saya tak boleh buat kerja sebab saya tak ada kuasa. Saya hanya boleh buat untuk saya dan sekolah saya.
Saya nampak tuan-tuan, kalau tuan-tuan main sekolah saya, kalau tuan-tuan datang sekolah saya sekarang ini, ada 200, besok akan sampai 100, ada 500 orang cuti sekolah. Sebulan dia orang tinggal dengan saya. Sebulan tidur, makan, baring di sekolah saya. Agak-agak dia merempit lah. Agak-agak dia minum air ketum lah. Agak-agak dia main saokok lah. Agak-agak dia main gadget lah. Agak-agak dia boleh tengok video lucah lah. Daripada subuh dengan staf saya, kuliah pagi dengan saya, kuliah duha, petang rehat, malam kuliah maghrib, isyak kelas, pagi besok jogging 24 jam. Saya hanya boleh buat selama 7 tahun dan 8,000 orang yang ikut setiap cuti sekolah. Alangkah baiknya tuan, anak-anak tuan-tuan ini sikit punya hebatnya. Besar PPR tuan-tuan. Saya duduk depan Dewan Bandaraya, ada taman bunga di hadapan tu. Apa salahnya tuan-tuan buat 2 tingkat bangunan di situ. Atasnya asrama, bawahnya kelas. Buat dekat dengan surau, dekat dengan masjid di kampung masing-masing. Cuti hari Sabtu Ahad, anak-anak petang-petang Jumaat datang bawa beg, malam tidur di asrama masjid, asrama surau, asrama rumah pangsa. Lepas maghrib kuliah maghrib, lepas isyak masuk dalam kelas. Baik adik-adik semua, malam ni ustaz akan ajar kamu cara-cara semayang mayat. Semua belajar semayang mayat, mandi mayat. 14, 16, 17, 16, 15, 12. Bayangkan anak-anak tuan-tuan sekali datang pandai belajar mandi dan semayang mayat. 4 kali datang setiap minggu. Ini bila nak mandi mayat, Allahu Akbar, import ustaz sana, hajah sini. Anak kita boleh mandi mayat kita, apa susah? Ini tidak. Bila kita buat kursus mandi mayat, yang datang ni yang dah nak jadi mayat. Begini duduk dengar kursus. Pak Abu faham ke? Udah tuan-tuan. Biar anak-anak muda yang datang ramai ni 3 orang anak muda, demo ni boleh mandi mayat tuan-tuan. Subhanallah. Pagi besok kuliah subuh, pagi besok main futsal. Pukul 9 masuk kelas balik. Masuk kelas cara-cara mandi junub. Berapa ramai kita mak bapak yang tak ajar anak-anak remaja dia mandi junub. Semayang zuhur, makan berjemaah dalam talam, habis balik. Minggu depan datang lagi, kita belajar benda lain pula. Anak-anak tuan-tuan naik basikal semua, nama dia basikal fiksi, bagus. Minggu depan kita buat konvoi daripada flat PPR Sri Semarak Jalan Air Panas. Kita buat konvoi basikal fiksi, polis trafik iring 4 orang. Subhanallah, tak bangga anak-anak tuan-tuan? Pergi ke mana ustaz? PPR Jalan Air Sejuk. Subhanallah. Konvoi. Saya buat pada sekolah saya, anak-anak muda saya ada 30 orang. Kalau mandi mayat, mereka yang sampai paling awal, uruskan mayat walaupun jam 2 pagi. Yang sembelih korban di sekolah saya, anak muda umur 24 tahun, Amin. Kita latih dia sembelih lembu. Selesai tuan-tuan. Badan tegak, body tegak, kambing pun diam. Menong kambing, tak apalah, tak nak melawan. Sembelih lah, sembelih. Sebab yang nak sembelih tu dia badan. Kadang-kadang setengah tempat tuan-tuan yang nak sembelih lembu dah Parkinson tangan. Mana lembunya mana? Lembu pun naik gayat. Aku ni mati ke tidak ni, kita lembu. Saya buat benda ni di sekolah saya, tapi hanya peringkat sekolah. Sebab saya tak ada kuasa. Kalau orang bagi saya kuasa, ustaz, buatlah ustaz, saya buat tuan-tuan. Ini perlunya kuasa. Bila orang jemput saya, nah ustaz, saya bagi ustaz kuasa, buatlah benda-benda ini. Munafik punya ustaz, astaghfirullahalazim. Kenapa kita tak jadi open, tak menjadi orang yang terbuka tuan-tuan?
Saya rasa sedih tuan-tuan, orang maki hamu saya. Dalam masa yang sama saya seronok sebab saya dapat pahala makian orang. Saya nak mengajak supaya orang Melayu bersatu, orang Islam bersatu. Salah ke? Tak salah. Habis tu kenapa caci saya? Kenapa caci saya? Sekarang saya di luar. Oi Cik Bedah, tingkap tak tutup. Mana Cik Bedah dengar? Dia tidur dalam rumah. Tapi kalau saya berada di dalam rumah, Cik Bedah, tingkap tak tutup. Agak-agak dia dengar tak? Dia dengar. Sebab dekat. Kita sekarang, oi Kak Ros, tak pakai tudung. Jauh, dia tak dengar. Kalau duduk di dalam, Kak Ros pakai tudung, wajib. Tuan-tuan ada berani sebut? Saya berani sebut. Sebab saya tak ada kepentingan. Saya tidak ada projek, saya tidak ada saham. You nak, you panggil saya. You tak mau, you boleh buang saya. Ikut cakap saya. Kalau ini yang boleh saya cakap, kenapa tuan-tuan tak sokong saya? Munafik ke saya? Tapi yang mereka panggil saya anjing, tuan-tuan. Subhanallah. Belum apa saya buat dah dipanggil anjing. Masya Allah. Cubalah belapang dada, tuan-tuan. Cuba belapang dada. Saya bukan nak glamour, tuan-tuan. Hidup saya dah macam ini. Dia berkata saya nak duit dah. Duit saya duit orang. Duit saya duit orang. Tuan-tuan ingat saya dia dapat duit ceramah ni, tuan-tuan. Saya makan saya ke? Tak. Untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Di mana sekolah ni nak hidup dengan duit UMNO ke? Tak. Tu van sana satu, van belakang satu. Al-Barakah ada 1000 pelajar, 30 anak yatim, pakai miskin 50 orang. Kami jual CD, kami jual buku, kami jual kismis. Duit inilah yang tampung sekolah. Kami tak minta duit UMNO, apatah lagi duit parti-parti lain, tuan-tuan. Ini saya, bila orang minta nasihat, salah ke saya bagi nasihat? Tapi pemikiran terus buruk terus sampai, ini nak projek ni, ini nak jadi menteri ni. Elah bro. Saya sekarang kalau nak kata glamour jadi menteri, bukan saya riak. Saya tak riak. Kalau saya duduk dengan menteri, tuan-tuan nak ambil gambar menteri ke gambar saya? Buat apa saya nak rendahkan jadi menteri? Tak. Saya bukan macam itu. Saya orang yang biasa, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Saya sedang. Saya pendakwah. Sebab itu orang lain semua, saya berbesar hati menerima, saya tak sangka menerima. Saya pula apa jawab? Saya belum terima. Tunggu saya fikir. Kalau orang yang kemaruk, yes. Saya bukan macam itu, tuan-tuan. Saya nak mengajak orang. Sebab tu tuan-tuan datanglah malam ni. Saya takkan maki tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kenal, saya bukan maki bodoh, natang, lembu. Saya tak maki orang. Tuan-tuan akan selesa datang. Sebab Ustaz Kazim dia bercakap benda yang menggembirakan. Ustaz Kazim takkan maki orang. Sebab apa saya menggembirakan orang? Sebab Nabi suruh basyira wala tu'asyira wala tunaffira. Bagi orang suka, jangan bagi orang benci. Sebab tu tuan-tuan, saya bagi orang suka. Ceramah saya menyukakan orang. Tuan-tuan turun pada tangga, lift rosak, menapak turun tangga. Tiba-tiba datang ceramah, Ustaz Kazim buat apa? Dia nak jadi apa ni? Buat apa macam ni? Nyesek aku datang. Tapi tuan-tuan di sini, ya Allah, tuan-tuan terasa tak kita ceramah dah dekat sejam? Terasa tak? Tak. Yang terasa siapa? Saya. Setitik air pun belum minum. Tuan-tuan dah begini minum. Itu belum masuk yang makan kacang kuda. Ngap. Tak. Sebab tanggungjawab saya ialah berdakwah.
Saya tak boleh bagi tension orang. Ustaz tu bukannya pendakwah, dia tu maharaja lawak. Tuan-tuan, cuba saya serius. Hijrah ini sebenarnya mengajak kita supaya lebih bertanggungjawab terhadap agama kita. Kalau tuan-tuan nak serius, datang ke pondok saya, buka kitab, 6 kitab sehari, 7 kitab sehari. Siapa pelajar saya yang bercakap, saya diam. Saya diam sampai dia habis berhenti cakap. Habis dia berhenti cakap, saya tanya dia, makcik, dah habis bercakap? Kalau nak cakap, tu pintu. Itu seriusnya saya. Di mana? Di sekolah saya. Dia memasuk sekolah saya, peraturan. Saya sampai di atas kerusi saya pukul 9:05, tak ada siapa boleh bangun. Siapa yang bangun nak pergi kencing, makcik, jangan masuk dah, pergi terus. Tadi kenapa tak kencing? Tadi tak terasa. Pakai pampers. Punya garang saya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ekor. Saya boleh mengajar dengan serius. Tapi sekarang tuan-tuan panas, berpeluh sampai ke peha ni. Aku ni kencing ke peluh? Kalaulah saya serius, tuan-tuan penat. Sebab tu saya bagi seronok. Nabi suruh. Cuba tuan-tuan tengok, kenapa P.Ramlee orang minat? Sebab lagunya ikut tajwid. Telah ku renung dalam kitab Qalqalah, makin ku renung berdetuk detap. Akak-akak, tulislah lirik lagu dalam tajwid, dalam Jawi. Jangan tulis Rumi, tak nampak tajwid. Bulan bawau bu lam nun lan. Bu mak asli, 2 harakat. Lam nun bertemu dengan dal, ikhfa hakiki, mesti dengung. Bulan, tongkat lidah, langit, lidah tongkat langit. Bulan, kembang hidung, dengung. Nampak? Dan juga angin, mak arik li sukun, angin panjang. Engkau, 2 harakat, engkau bisikkanlah. Tak boleh panjang sebab tidak ada mat, dia kasar, pendek. Sebab tu lagu dia sedap. 7 gunung lautan, lautan, 9 lautan ala intan. Umpanku tabur dah makan, ikan dah makan. Pendek je makan. Lagu sekarang tak ikut tajwid. Bulan madu di awan biru. Bu ni mak asli hantam 6 harakat. Sila bro. Mana cerita? Kenapa lagu P.Ramlee orang minat? Sebab dia menyanyi sambil tersenyum. Dia senyum. Senangnya dalam hati naik kereta. Kalau beristri 2, senyum. Senyum tuan-tuan. Masya Allah. Kan seronok. Seronok tak tuan? Bahagia, bahagia, senyum. Marilah kita nikmatinya. Senyum. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Tengok dia senyum. Penyanyi sekarang tak senyum. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku. Ku harap kau mekarlah selama-lamanya.
pegang jantung. Makcik AJL terus straight kanan. Ya Allah. Sebab tu kita kena gembirakan orang. Habis tu ustaz, kalau untuk imam, alhamdulillah, jangan tak sihat nama dia. Masuk menggembirakan itu baca sedap-sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makcik di belakang tengah sembahyang, boleh tanya orang sebelah, macam Mekah kan? Sembahyang ni. Dua-dua dah batal. Itulah maksudnya menggembirakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tenang jiwa. Sebab tu tuan-tuan, jom kita senyum. Buat apa kita nak ngata kau orang? Jom kita bagi salam. Tak leha, Assalamualaikum, dapat pahala. Abang tak bagi salam kat Pak Din, tak bayar. Kau tak tengok bendera dia suruh ke tingkap tu. Daripada jauh nampak bendera dia. Lantaklah dia bendera apa pun, Assalamualaikum. Tuan-tuan, kita duduk di sini, berak kencing kita di sini, tempat tidur kita di sini. Tuan-tuan nak masuk parti apa pun lantak tuan-tuan lah. Yang tak bertegur siapa tu pasal apa? Tuan-tuan nak pangkah siapa pun hak tuan-tuan. Yang tak ziarah orang sakit, orang mati tu siapa suruh? Yang mengkafirkan orang tu siapa suruh? Yang memunafikkan orang tu siapa suruh? Ada Nabi suruh? Tak. Yang kamu buat siapa? Pasal bendera punya pasal. Ada malaikat tanya dalam kubur, kamu bendera apa? Tak ada tuan-tuan. Kita sudah duk bangga lah. Cuba senyum. Isteri senyum pada suami, abang. Suami pun senyum lah. Kamu suruh senyum. Marah orang senyum. Senyum tak ada gigi. Kain batik pakaian anak Melayu, kain songket pakaian anak Melayu. Tapi sayang tak boleh pakai selalu, kerana jemu mata memandang. Tidak seperti batik basahan, tersenyum pula sambil ketawa. Sayang sedikit giginya dua, teng-teng. Jadi abang-abang kalau malu pasal gigi tak ada, bubuhlah gigi. Bubuh gigi cantik. Cantik kalau gigi cantik. Sahabat saya meninggal dah tuan-tuan, umur dia 86 tahun. Saya bawa dia pergi Mesir, umur dia 84 tahun. Rajin semayang, mata tak pakai spek. Elok tiap-tiap malam semayang tuan-tuan, sekian mulai. Badan sihat. Saya bawa dia pergi Mesir tuan-tuan. Yang paling saya kagum tuan-tuan, gigi dia sama semua, elok. Ini betul semayang malam, sama gigi ni, tak ada rosak langsung. Gigi palsu. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Ini dah lah gigi palsu. Duk ngusik isteri, ngusik cucu, kejap masuk, kejap keluar gigi. Lari upong kok wamang juga. Awak ni pun cuba jadi romantik sikit. Ini misai tak cukup, tutup mulut, mulut cabang gini. Dia minum air ni macam kekeli. Jom. Cuma saya pesan kat akak, kalau nak senyum lepas ni, pastikan ada orang. Jangan duduk dekat tangga balcony kita tu senyum. Orang sebelah sana perasan. Sejak bila tu PR jadi macam tu? Sejak Ustaz Razim datang lah. Sian, nama saya juga je buruk juga. Padahal yang buruk dia. Senyum tak bertempat nama dia. Jom kita baik-baik semua, tak payah gaduh-gaduh.
Ini orang politik bergaduh, kita pula nak bergaduh sekali. Buat apa? Bergaduh. Biarlah. Kami di sini bersyukur dapat rumah. Kami di sini bersyukur kita nak gaduh. Kami nak datang sembahyang ramai-ramai. Kami nak pergi masjid ramai-ramai. Saya nak pergi surau ramai-ramai. Ni tuan-tuan yang kita nak. Ni yang saya sayang tuan-tuan. Sedih orang Melayu berpecah kasih bendera. Tak payah. Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam. Saya bila lalu dekat jalan tu Razak tu tuan-tuan, saya nampak menara Perkeso 18 tingkat. Saya ceramah tingkat 18 dulu. Saya teringat kata-kata driver saya yang sampai sekarang saya tak boleh lupa. Tiap-tiap kali saya lalu dekat situ, saya kata kegemaran saya berjalan kaki. Sebab Allah kata dalam Quran, fasiru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Dia suruh kita berjalan. Fanzuru, tengok alam ni. Abang-abang ni cuti sekolah, bawalah kakak jalan. Mana ustaz? Zoo. Tak payah. Kalau tak nak pergi zoo, pergi ke Langkawi. Boleh beli pemangak ajaib. 4 dia beli pemangak ajaib. Kak Leha pesan, begini suami masar muka bawah, berat kaku gitu dia. Isteri sibuk berjampi. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Tidur kat stang tu. Sedar-sedar dah berjalan peri, ya Allah. Dia jampinya kat stang. Masya Allah. Jahat benar juga. Itu yang cukai custom berkurang tu ini tu. Tak dapat ilmu jampi mana kita pun. Tidur rumah pegawai custom tu. Bawa lah jalan. Sial isteri kita. Sial. Jom kita jalan. Kita melancong. Mana abang? Kita pergi Legoland. Bawa dia jalan, sudah susun bata sana. Ni langsung tak pernah bawa berjalan. Cuti pun tidak. Kalau tak cuti lagi tidak. Kegemaran saya berjalan. Sebab tu saya parking kereta nun di sana. Rela kata, encik, ustaz silakan ustaz. Tak. Saya nak berjalan. Tadi saya sampai dekat hotel, saya ada ceramah dengan orang Singapura tadi petang. Jaga kata, Datuk. Amin. Belum Datuk, dah pergi Datuk, jaga kata. Agak-agak dapat Datuk tuan-tuan? Mungkin tidak. Melainkan saya jadi penyanyi. Tuan-tuan, saya suka berjalan. Sebab bila kita berjalan, kita jantung terbuka. Bila kita senyum, jantung terbuka. Lapang jantung kita, elok bernafas. Saya suka berjalan. Sebab apa berjalan bagus? Saya boleh kenal orang. Saya berjalan daripada Dewan Pengurusan tadi tuan-tuan. Saya bersalam dengan apa? Abang, akak, baby, jalan. Ada satu budak berjubah. Assalamualaikum ustaz. Bersalam. Dekat 20 orang saya jumpa dengan budak-budak, anak-anak tuan-tuan, orang-orang PPR. Assalamualaikum ustaz. Bersalam. Brother, Assalamualaikum. Bersalam. Jom ustaz. Dia ke sana, saya ke sini. Tak jom di mana ni? Ya Allah. Sebab itu saya banyak kawan. Sebab saya berjalan. Saya pergi hospital Ipoh tingkat 8. Saya tak naik lift. Saya jalan naik tangga. Kalau naik lift, mana ada orang cakap? Ada orang cakap lah lift? Tak. Dia. Kalau bercakap tu, tuan-tuan pun tahu siapa dia bercakap tu. Diam. Tak mesra alam. Saya naik tangga, jumpa doktor tingkat 2. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya ramai kawan doktor. Bang mana Ustaz? Tingkat 8. Oh jauh tu Ustaz, tinggi. Exercise doktor. Nama dia Dr. Ismadi. Bila saya naik tingkat 3, jumpa nurse. Kayak ramai kawan nurse. Nurse salam dia lain sikit. Assalamualaikum.
Oh ustaz, salah. Ambil gambar? Boleh sangat. Astagfirullahalazim. Naik tingkat 3, ada orang. Ustaz, boleh tak buat air ustaz? Saya tak pandai buat air bang. Jampi, cakaplah jampi, buat air mana saya pandai. Saya naik tingkat 5 ICU. Ada orang menung. Kenapa abang? Mak saya ICU. Dah 3 hari tak sedar ustaz. Ustaz boleh tak baca ke tengok mak saya ustaz? Sekali masuk 2 orang ni ustaz, boleh ustaz? Boleh lah. Mak sakit apa? Kencing tikus ustaz. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya masuk tuan-tuan, cuci buah pinggang. Darah duk cuci, bumerang dah begini duduknya. Bahaya benar kencing tikus tuan-tuan. Jadi jagalah kebersihan tuan-tuan. Jaga-jaga tuan-tuan. Kawan saya, anak dia baru mati. Saya pergi Pahang baru ni. Dia meninggal hari Rabu, umur 12 tahun. Tak sempat saya ziarah sebab saya pergi Pahang. Dia telefon, ustaz, anak saya dah meninggal ustaz. Allahu Akbar. Innalillah. Kencing tikus. Kadang mandi di kolam, kadang mandi sana, buang pampers, buang makanan, buang tulang. Tikus datang kencing, kita mandi pula. Kita salahkan tikus, padahal kita yang tak jaga kebersihan. Kadang-kadang tuan-tuan, tangki air di rumah kita tak bertutup. Kita mandi di bawah. Anak beranak tikus buat swimming pool di atas. Mak dia pakai bikini begini lepas. Anak dia berenang, boy, elok-elok tu. Cik dia kencingnya. Kita pula nawaitu doa. Sudah tuan-tuan. Tolong jaga kebersihan. Saya bila naik tingkat 5, saya masuk, ya Allah, air ada air. Nanti sapu kat muka mak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ishfi anta syafi wa la syafi illa anta wa la yughadiru saqaman illa anta. Inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Bismillah. Datang Cina sebelah depan katil mak dia. Encik sekali doa ini bapak saya sekali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebab tu tuan-tuan, saya banyak kawan, saya berjalan, saya bersalam. Buat apa kita nak gaduh-gaduh dengan orang? Saya banyak kawan nurse daripada Cina tuan-tuan. Saya isi minyak kereta, saya tegur dia, "Oi, nurse, asal Ustaz Kazim, sudah lama tak nampak. Sihat ke?" "Sihatlah, sihat orang tua." "Ustaz, bila lagi mau masuk hospital?" Astagfirullahalazim. Itu yang saya tulis dalam Facebook. Saya dapat maklumat dalam Facebook, dalam ceritanya menyembang. Tuan-tuan tengok, saya jadi juri pencetus rumah baru ni. Serius gila. Dalil tak ada. Awak lari pada tajuk. Garangnya Ustaz Kazim. Minggu depan langsung tak ada. Minggu baru ni saya forum perdana di Rauk. Itu yang tak ada tu. Tuan-tuan, orang tanya, pencetus rumah tanya pada saya, mana Ustaz dapat idea? Adakah Ustaz mereka cerita? Tak. Saya kata, kamu kalau nak jadi pendakwah, jom baik dengan semua orang. Kamu boleh buat cerita macam-macam dalam dakwah kamu. Jangan sombong, jangan belagak, jangan ada guard, jangan ada guide. Biar kita boleh berbicara dengan opah, dengan budak kecil, dengan orang tua, dengan siapa pun, hatta bukan Islam sekalipun. Itu yang saya jumpa dengan nurse Cina. Ustaz, itu saya dulu bukan sini Ustaz. Saya dulu itu bersalin punya, beranak punya. Saya jaga sana bersalin. Oh, banyak pengalaman Wah, boleh lah. Tapi saya tengok itu orang Melayu ada suka itu bang azan ya, itu orang Melayu cuci jalan dia, kasih dia ajar. Itu satu hari Ustaz, saya sudah cuci dia punya anak, saya kasih sama bapak, suruh dia ajar. Tapi dia ajar lain. Allahu Akbar, Allah. Udah bang raya, takbir raya tuan-tuan. Saya lain macam bunyi, saya tanya, sudah tukar kata dia. Ya Allah, malu tuan. Oh, bukan-bukan.
Jom. Lepas ni kita hidup di PPR ni tak nak gaduh-gaduh. Tak nak maki-maki orang dengan lidah, maki orang. Jahat lidah ni. Sebab tu bila saya baca satu post saya hampir 5,000 komen. Saya tengok tadi yang dah like dah lebih 20,000 like. Komen 5,000. Saya baca sikit je. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa demo ni ya Allah. Dosa mengumpat, dosa memfitnah. Besok di hari kiamat nak jawab apa di hadapan Allah? Nak jawab apa tuan-tuan? Sedapnya panggil orang dengan perkataan. Anak saya menangis tuan-tuan. Anak saya menangis. Orang panggil saya anjing UMNO. Saya tak pernah masuk UMNO. Habis itu ustaz berkawan dengan orang UMNO. Mereka pun orang Islam juga apa? Saya pergi datang sini sebab mereka panggil saya. You all tak panggil saya, you all marah pada dia orang yang panggil saya. Bila saya pergi jumpa dengan orang UMNO, ni ustaz orang UMNO. Saya bukan orang UMNO. Habis tu ustaz dilantik majlis tertinggi, itu hak dia. Keputusan saya pun ada hak saya. Saya pun dah bagi persetujuan. You nak lantik-lantik lah. Saya tak isi borang lagi. Sampai sekarang saya tak isi. Sebab saya pendakwah. Saya kata dah, saya bebas. Apa salah saya berdakwah? Ustaz Kazim orang UMNO lah, dah berkawan orang UMNO. Kalau saya dituduh UMNO, dengan sebab saya berkawan dengan UMNO, saya juga berkawan dengan orang asli. Ustaz Kazim orang asli tau. Bulan Ma'al Hijrah, saya berkawan dengan Sultan. Makan dengan Sultan, berjabat tangan dengan Sultan, menyembah dengan Sultan. Sultan tanya saya, adakah saya Sultan? Cakap apa? Saya juga berdakwah pada Pondan. Saya kasi Pondan tau. Apalah tuan-tuan, jumuknya pemikiran. Bila dah jumuk pemikiran tu, yang jadi tak boleh cakap apa. Orang atas wheelchair batuk pun dah takut. Yang mana faham, tak faham sudah. Peganglah pada kekuatan Islam, peganglah pada kekuatan kita. Bila kita kuat, bila kita hebat, tak ada siapa berani pertikai kita. Hatta nak mempertikaikan Islam, kalimah Allah dan sebagainya. Hari ini orang panggil Allah dengan panggilan yang buruk, orang panggil Nabi dengan panggilan yang buruk. Kenapa mereka berani? Sebab kita umat Islam berpecah belah. Ceramah Ma'al Hijrah, tuan-tuan tahu tak? Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, yang Nabi buat ialah mendamaikan dan mempersatukan orang-orang Islam. Bila bersatu Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar, Islam akhirnya naik di Madinah, tawan 2/3 dunia, ekonomi hebat, semua hebat akibat daripada perpaduan. Inilah maksud hijrah. Jomlah kita hijrah, jadi orang baik. Dan kerja hijrah nak mengajak orang ini ialah berdakwah. Sebab tu saya berdakwah tuan-tuan. Dakwah, siapa panggil pun saya pergi. Walaupun saya tinggalkan anak-anak saya. Sebab tu saya kata tadi, anak saya sedih, menangis. Anak saya yang kecil perempuan, dia tak nak buka Facebook dia dah 2 hari dah. Dia balik kampung tuan-tuan. Isteri saya, anak-anak saya 5 orang balik kampung. Tak nak buka Facebook, tak nak buka internet, tak nak buka apa. Nak tengok bendang, sawah. Sebab dia tak gamak tengok bapak dia kena maki. Isteri saya kata, abang, kami anak beranak ni berkorban. Tak jumpa dengan abang, anak-anak tak jumpa dengan ayah, tak makan dengan ayah, tak minum dengan ayah, tak bercuti walaupun cuti sekolah dah 3 minggu. Kami korban sebab abang nak berceramah satu Malaysia. Kami korban. Tapi sampai hati dia berpanggil haram jadah, munafik, babi, anjing. Anak saya kecil nama dia Waina tuan-tuan. Menangis tuan-tuan. Tak ada langsung perasaan saya ni ada isteri, saya ni ada anak, saya ni ada mak, saya ni ada bapa. Tak pernah fikir. Seolah-olah politik mereka tu betul, kata-kata mereka tu betul. Langsung tak ada perasaan belah kasihan. Ini ajaran Islam tuan-tuan.
Saya buat kerja untuk Islam, tak kira parti. Kadang-kadang saya tak balik rumah. Hari Sabtu saya ceramah di Singapura, Ahad di Singapura, hari Isnin tengah hari sampai di rumah, duduk sejam. Isteri belum balik sekolah, anak-anak belum balik. Pukul 3 masuk konti radio. Habis pukul 5 balik ke rumah, orang Singapura dah tunggu, minta jampi. Ada sakit, jampi pula. Mandi-mandi pukul 7, belum makan. Makan sambil berdiri, tuan-tuan. Abang makan nasi, makan sambil berdiri. Tak apa, dah lewat. Bungkus beg, abang nak ke mana pula lepas ni? Malam ni abang nak ke Serdang. Besok abang ceramah di Bangi. Abang ceramah di di Mardi, Serdang. Tak tidur malam. Minta maaf, pukul 9 pagi kena ada. Setengah jam, 5 minit je jumpa. Anak-anak tengok kat muka pintu. Bye-bye ya. Lepas kuliah maghrib, terus ke Serdang. Besok pukul 9 ceramah sampai jam 12. Terus ke LCCT, naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu. Sampai rehat satu malam. Besok pukul 9 ceramah di Kota Kinabalu. Petang balik, malam ada ceramah di Putrajaya. Besok hari Khamis pukul 9 di Immigration Putrajaya. Pukul 5 dekat kuis. Malam siaran langsung Astro, pencetus rumah jadi juri. Sampai rumah pukul 2 pagi, baca khutbah. Malam pukul 3 terus ke Pulau Pinang, kepala batas sekolah menengah, kepala batas sekolah rendah. Sampai rumah pukul 2 pagi. Tak ada di rumah, tuan-tuan. Itu pun orang tuduh saya anjing. Sebab itu saya kata 28 November adalah tarikh akhir saya ceramah. Bukan tarikh akhir saya berdakwah. Berceramah macam ni. Ni ceramah lah ni. Tapi saya boleh berdakwah dalam televisyen. Sebab tu saya disambung untuk rancangan Kalau Ada Jodoh. Bulan 12 recording, bulan 2 disiarkan. Saya berdakwah di sekolah. Di sekolah saya ada 250 orang pelajar tahfiz yang kita ajar bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Mesti belajar. Ambil SPM, ambil 4 senawi. Keluar kamu jadi pendakwah. Ada 5 bahasa dalam kepala otak kamu. Jadilah pendakwah yang hebat. Kalau tak boleh lebih daripada saya, jadi saya pun cukup. Walaupun badan besar, tapi boleh masuk dalam televisyen yang kecil. Ini yang saya buat sekarang. Saya berdakwah. Bukan saya berhenti ceramah sebab saya penat. Tuan-tuan, sekarang saya pakai insulin. Kencing manis saya teruk, buah pinggang saya tak elok. Ada orang tahu? Orang bawa cuka, nak bunuh, nak simbah cuka di rumah. Ada orang tahu? Bila saya cakap macam ni, Ustaz Kazim saja nak cari simpati. Tak, saya sedih. Mana gambar saya ada? Ni handsome tak? Baju ni, baju kot saya beli kat Syria RM70. Murah gila. Baru buat, baru siap RM70. Balik beli 2, bangga nak terbang. Saya agak, tuan-tuan, kedai yang buat baju kot saya ni dah kena bom dah, tuan-tuan. Akibat daripada peperangan, bisnes lingkup, pelancong lingkup, semua lingkup. Saya berhenti dekat traffic light, saya ceramah di Selangor. Saya tengok gambar ni, rasa macam kenal, brother. Saya tengok banner ceramah. Tapi saya sedih, tuan-tuan. Atas kepala dia ada 2 tanduk, dan dekat gigi dia ada 2 taring. Dia pun cap dengan cap merah. Dia pun panggil saya setan, Ustaz Setan. Aku ni makan pun tidak, minum pun tak sempat, ubat pun kadang-kadang terlepas, hang panggil aku setan.
Tu yang saya umum. Saya kata saya tak nak dah ceramah. Saya tak nak. Saya nak berhenti 28 November, tarikh lahir saya yang ke-41. 2 hari 3 hari lepas saya umum. Saya nak tumpu pada sekolah. Semalah ada campur politik. Tiba-tiba tawaran sampai, pelawaan sampai jadi majlis tertinggi tarikh yang sama. Dalam Facebook, patutlah dia nak berhenti. Bagus punya masyuk. Astaghfirullahalazim. Habis itu Ustaz, kenapa Ustaz terima ceramah ni dah 30 November? Saya serba salah tuan-tuan. 3 sultan istana, tolong jangan berhenti, teruskan dakwah. Istana, masa saya buat forum perdana di Istana Negara, Permaisuri Agung cakap pada saya, sedap suara Ustaz, saya suka dengar, jangan berhenti tau, teruskan dakwah. Isteri Permaisuri, isteri dia cakap. Saya nak kata apa tuan-tuan? Surat, email, Facebook beribu-ribu, jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti, teruskan dakwah Ustaz. Saya serba salah. Sebab tu saya bila saya sampai, saya ronda dulu. Saya tengok banner bakar tak, banner dia tanduk tak. Sesedih tuan-tuan, saya tak tahu. Yang ni yang saya minta pada tuan-tuan, cubalah kita faham situasi jadi penceramah ni tuan-tuan. Jom kita berubah, jaga lidah, jangan buat dosa, jangan buat salah. Free tuan-tuan, dapat dosa free. Tuan-tuan, jom kita menjadi ejen dakwah, mengajak orang ke arah kebaikan. Nama dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu orang, dia sebut, saya dengan ini merasa berbangga kerana dijemput untuk hadir di majlis ini dan seterusnya merasmikan majlis ceramah ini. Kerana ceramah ini juga merupakan amar ma'ruf munkar nakir. Betul itu tuan. Saya duduk di bawah ni menung, ya Allah. Udah tak kerti duduk dia diam lah. Ya Allah. Munkar nakir lah kubur. Tersedak sama Allah lah kubur behar pula ni. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan munkar nakir. Ada pula yang buat ucapan, kita hendaklah mengikut jejak langkah dan ajaran Rasulullah kerana Nabi adalah seorang utusan Allah. Apa benda baru saya ingat SAW. Nabi bersabda, bukan sallallahu alaihi wasallam. Dia hantam sajalah labu. Nasib baik bunyi kalau Allah bersabda. SWT. Saya kata dah tadi, jom kita cari ramai kawan. Saya cari ramai kawan, senyum, bagi salam, berjalan. Sebab tu saya teringat tadi Menara Perkeso. Saya pergi ceramah tingkat atas sekali. Sampai di situ, driver tanya, Ustaz, kita naik tangga ke? Saya tengok muka dia, lotok mana lagi 18 tingkat. Ustaz kata saya suka naik tangga. Memanglah tingkat 18 menapak sejam rehat tau. Ustaz boleh ceramah ke? Sabar nanti. Berpada-pada lah. Ya Allah, macam-macam tuan-tuan. Sabar cinta. Saya nak mengajak tuan-tuan, kita jadi ejen dakwah. Jadi ejen dakwah. Sebab tu saya lebih selesa dalam press conference di belakang tadi. Saya umumkan, saya rasa saya lebih selesa menjadi pendakwah seperti sekarang
daripada menyertai parti politik dan sebagainya. Tapi apa pun saya kata, saya nak jumpa dengan Datuk Seri Najib, nak tanya apa benda yang saya boleh buat dan apa syarat saya pula. Bila-bila masa pun tak apa. Tolak tidak, terima pun tidak. Tapi buat masa ini saya cakap dengan tegas, saya lebih selesa dengan cara berdakwah begini sebab saya tidak ada label parti politik pada baju saya dan ceramah saya. Dan tuan-tuan datang hari ini akan merasa selesa. Itu lagi bagus. Dan saya sebut di sini pada abang-abang reporter yang masih menunggu saya rasa itu adalah yang terbaik bagi saya dan seluruh rakyat Malaysia. Saya rasa, tuan-tuan, saya pesan pada tuan-tuan, jom kita jadi pendakwah. Siapa-siapa boleh jadi pendakwah dengan lidah kita, tapi gunakan cara yang pertama. Kita curi hati orang. Curi hati itu apa? Sentuhan. Jumpa budak kecil, sentuh, abang sihat, dah sunat dah? Belum. Kalau sunat boleh kahwin. Sentuh, curi hati. Budak kecil perempuan, cantiknya rambut macam Maggie. Memang original kan rambut ke karan sendiri. Dia tak faham karan tu apa. Budak kecil 4 tahun rambut terkedik-kedik macam Maggie rambut dia. Cantik gila. Kita curi hati orang. Curi hati ini dia akan seronok. Terpulang pada tuan-tuan, bagaimana nak curi hati orang. Curi, 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 curi hatiku. Cuma, 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 nun jauh selalu. Kenangan lama nun jauh di sana, nun jauh di sana. Aku selalu teringat padanya. Lama-lama diteringat. Saya tak nak nyanyi lama-lama sebab waktu di Kedah, elok habis satu lagu, turun hujan. Turun mana bila nak berhenti hujan. Itu yang saya sikit-sikit je. Bila tuan-tuan dah curi hati orang, dia akan jatuh dalam hati. Jatuh dalam hati. Sebab tu saya buat yang terbaik dalam forum perdana TV1. Saya buat yang terbaik sebaik mungkin lah. Seboleh-boleh saya nak buat, hiburkan orang dalam Kalau Dah Jodoh. Alhamdulillah sehari 4 kali Kalau Dah Jodoh disiarkan. Kalau dulu 200,000, naik 500,000, sekarang 1 juta tuan-tuan. 1 juta untuk setiap kali disiarkan. Bayangkan berapa juta orang tengok Kalau Dah Jodoh. Alhamdulillah. Tapi masih belum dapat melawan rancangan Tanah Kubur. Tanah Kubur paling ramai ditengok. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bawah Tanah Kubur. Tanah Kubur dah dalam, saya bawah lagi. Dah rezeki dia. Kita tak boleh lambat-lambatkan jenazah. Yang mana faham, tak faham juga. Itulah cara dia menarik hati orang, mencuri hati orang dengan cara dia. Apa Tuan Haji nak ke mana? Nampak? Itu dia menarik, mencuri. Cuba tengok Jalaluddin Hassan bila bercakap lagu mana, dia tak tengok kepala saja. Jalaluddin Hassan kalau dia tengok dengan orang, bagaimana? Nampak? Jalaluddin Hassan bilang, kenapa? Hebat tuan-tuan. Sebab tu orang ramai suka Jalaluddin Hassan. Mencuri hati. Bila tuan-tuan mencuri hati orang, dia akan jatuh hati. Bukan sahaja kita kemari, kita bercinta, curahkan rahsia hati ke hati. Hati ke hati. Tuan-tuan, bila hati ke hati, masa itu tuan-tuan akan sentiasa berbisik. Bisik hati. Ada orang hantar mesej pada saya, Ustaz,
Saya tak tidur semalam, Ustaz. Semalam Ustaz tak tidur fikirkan Ustaz. Apa Ustaz terima ke tidak? Astagfirullahalazim, saya tidur lena macam mana? Awak tak tidur. Sebab dia dah berbisik, siang kat Ustaz Kazim, macam mana? Mesti orang Johor. Macam mana? Mesti orang Johor. Segala tak ada apa lah kak, relax, nampak ni. Sebab apa? Yang orang susah hati pasal kita. Kenapa Kak Leha tak datang surau ke mana Kenapa Haji Dolah tak datang masjid Kenapa Kita akan sentiasa diingati. Sebab apa? Sebab kita baik. Ini dah mati orang tak tahu. Mana Mamat Tempe udah mati lah ngebet motoka. Ya ke? Sebab apa tak tahu? Sebab tak ada hati. Tuan-tuan, jom kita ambil hati orang. Lama-lama dia berbisik dalam hati. Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Ingatanku yang telah lalu, sewaktu berjanji sehidup semati. Kasihanlah kepadaku sayang, tiap hari jua wajahmu terbayang. Ampunkanlah segala dosaku, seandainya kita tak lagi bertemu. Tuan-tuan, minta maaf lah kalau lepas ni tak bertemu lagi. Masa dah tamat, tak boleh lama-lama. Itu marah. Jadi tuan-tuan yang nak beli buku saya, nak beli air penawar, nak beli buku-buku perubatan saya, kismin untuk anak-anak tuan-tuan, nak tolong sekolah saya buat asrama tahfiz untuk perempuan, ada 2 gerai Al-Barakah. Dua-duanya adalah untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Terima kasih pada pemuda UMNO yang menganjurkan program pada hari ini. Terima kasih pada pimpinan-pimpinan tempatan yang datang. Terima kasih pada tuan-tuan untuk jawatan majlis tertinggi yang dipelawa kepada saya. Saya sampai sekarang saya belum menerima, dan saya tetap mengatakan tadi, saya lebih selesa dengan apa yang ada sekarang. Itu jawapan saya. Minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kazim, biarlah bebas seperti rama-rama sebelum ini, yang bebas hingga ke mana-ke mana.